berlaku di tempat mana yang kita berada sekarang ni. Kat rumah ni? Saya jin tu dia kata tahu tak apa yang Ada belakang ada ni? kat belakang tu. Kita tengok ni. Sampai nak ada ustaz tu datang kan. Azan apa tu sampai cermin pecah dekat dalam. Hati-hati lah. Jangan duduk situ, jangan duduk situ. Sumpah saya tak tipu. Jangan duduk situ, jangan duduk situ. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I'm your girl, Queen Tia. Queen. And it goes a little something like Okay guys, so pada malam ini konten apa yang Tia akan buat? Tia nak menceritakan ataupun nak share pengalaman Tia dengan Long, kisah seram kita orang dan pengalaman kita orang yang kita orang pernah hadapi lah. And untuk kali ni kita akan kongsikan pengalaman Tia dahulu sebab mungkin panjang, and kalau korang berminat dengan konten ni mungkin akan ada part 2 yang pengalaman Long juga. Okay, so sebelum kita nak start konten ni, kita nak bagi tahu yang kita orang baru balik daripada event, ada shoot sikit, and sekarang jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Okay, so hari ni pada konten ni Long akan menjadi host untuk saya terangkanlah kisah seram. Long akan ambil alih sebagai host dalam konten Tia kali ni, sebab Tia nak bercerita tentang seram dia. So Long lah yang akan tanya dia macam mana boleh berlaku, macam mana jalan penyelesaian dia. So kita tak payah cakap banyak, kita boleh bermula dari sekarang. Okey yang pertama Bina tahu lokasi tu dekat mana sebenarnya? Okey, kisah seram yang pertama yang saya nak share dengan korang berlaku di tempat mana yang kita berada sekarang ni. Dekat rumah ni? Ya. Boleh? Terus And sikit. tajuk yang saya nak bagi untuk kisah ni ialah Rumah Baru. Tu saya dah cakap, tajuk dia Rumah Baru. Bermakna dekat rumah ni ada jadi benda yang bukan-bukan lah, cakap, ataupun benda yang pelik. So boleh saya cerita macam mana boleh berlaku? Okey, saya cerita pada satu malam ni, dalam tu masa tu jam menunjukkan dalam pukul 3.30, pukul 4 pagi. Saya tak boleh tidur. Macam biasalah, saya lately ni tidur lewat sikit. And Long pula tidur awal sebab saya tahu dia penat apa semua. Benda ni kan saya kerap kali dengar. Saya tak pasti dia dalam rumah ni ataupun tingkat atas. Sebab atas ada orang juga. Saya tak pasti. Dia macam seolah-olah bermain pintu. Ni saya tak tipu. Main pintu? Pintu rumah kita ke. Pintu bilik tu ke bunyi ke. Bunyi macam sling Kalau itu? tutup bunyi, kalau buka bunyi ke. Saya dah berapa kali dengar, and satu malam ni pada pukul 3 pagi saya nak pergi toilet lah. Saya nak buang air besar masa satu malam tu. Dia pula tidur nyenyak. Masa sama sebelum saya masuk toilet tu, saya tak ada apa-apa gangguan pun. Saya just scroll TikTok macam biasa je, scroll. Lepas tu saya perut, dan saya pun pergi ke tandas. Masa saya buka pintu tu nak pergi toilet, nak keluar, saya nak keluar kan, nak keluar bilik nak pergi toilet, saya buka lah pintu tu bunyi. Okey, tu saya sendiri yang buat lah. Saya tak kisahlah. Tapi saya macam dah tak sedar hati dah masa tu. Masa saya buang air besar tu, saya tak kunci pintu. Pada malam tu lah. Sebenarnya saya kunci pintu, tapi pada malam tu saya tak kunci pintu sebab saya rasa tak sedar hati. Lepas tu tengah saya duduk buang air besar tu, saya dengar pintu tu macam dia buka, tutup. Bunyi cik. 2 kali. Yang kali pertama saya buat macam tak tahu je. Mungkin orang atas kot belum tidur. Ni kan cyber KL kan, orang kan tak tidur lagi. Tapi kali kedua tu dengar lagi. Saya macam To be ya? Hai! To be! Dengar ke apa? Dengar! Pergi tidur. Dah aku bangun tidur guys, aku tersedar daripada tidur. Lepas aku tengok bini aku tak ada dekat sebelah aku. Aku pergilah cari. Lepas tu aku tengok lampu toilet tu terbuka tu. Lelak kot. Aku pun masuk balik sambil tidur. Bengong lah. Apa? Yolah. Apa kita buka pintunya? Buka pintu dekat saya beg.
Dok lah, Bi pengatuk yang Bi pernah. So Bi nak Tengok. nak pasti Bi tengok dah. Masuklah tengok sayang. Mana tahu saya mengajuk ngebi main tidur atas sofa luar aku. Jadi Bi tengok sofa luar tak ada. Aku tengok bengok. Tengok tak ada, lampu buka. Bi tak apa, dia tak masuk lagi tidur balik. Sebab memang pagi kerja kan. Ih, so tak jadilah kisah seram itu. Cancel. Dia terungkai dah, bukannya kisah seram tu dia. Dia bukan royak. Bi lah tu benda. Okey. Saya ada cerita lain lagi. Bingung lah. Aku baru nak jadi, baru tu saya nak cari pengalaman seram. Sekali tak jadi guys. Saya ada cerita lain lagi lah ni. Selain itu. Ada. Okey, kita back to seram yang seterusnya. Okey, kisah yang seterusnya. Yang ni yang betul-betul bukannya orang tu menyamar ke apa ke. Okey. Ini betul-betul and dia bukan. So alhamdulillah saya nak bersyukur juga. Mungkin yang saya selalu dengar pintu-pintu tu orang atas and yang malam tu saya dengar baru-baru je berlaku tu dia sebenarnya. So alhamdulillah kat rumah kita ni tak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah tak ada apa-apa guys. Kan. So yang saya cakap yang tadi cancel lah sebab dah tahu jawapan to be. Okey. Yang kali ni mungkin yang ni agak seram lah. Bi pun tak pernah tahu ni sebab saya tak pernah cerita dekat Bi ni. Okey. Kisah seram kedua saya tajukkan, namakan dia Asrama Dalam Hutan. Asrama dalam hutan. Okey. Oh, so bermakna saya nak cerita ni masa saya you ataupun zaman sekolah ni. Zaman sekolah menengah. Okey. Saya cerita okey macam korang tahu, MB pun tahu saya dulu dibesarkan dekat KL lah kan. Dekat Senayang apa semua. Tapi pada umur saya form 1, saya dan family saya kena berpindah ke Kelantan. Sebab masa tu family saya dia punya bisnes tu kurang sikit. So dekat KL ni lah. So kena pindah kat Kelantan. Pindah kat Kelantan, saya pun pindah sekolah. Masa tu umur saya form 1. Tu pertama kali saya duduk asrama. So saya pun okeylah, saya okey je kan, biasalah kan. Kita orang KL tidur lewat, benda tu benda biasa. So bila saya dipindahkan, saya rasa macam normal lah duduk asrama kan apa semua. Okey, saya cerita hari pertama saya masuk, masa tu saya dah siap-siap dah barang saya apa semua bawa masuk dalam bilik saya tu ada 3 tingkat. Bangunan yang untuk perempuan tu ada 3 tingkat. Saya dapat bilik yang ketiga lah, tingkat 3. Tingkat 3 yang paling tinggi lah. Ya, yang paling atas sekali. Saya masuk asrama tu pada waktu malam. Family saya hantar saya pada pukul 11 ke 12 malam lah. Dekat asrama tu. Oh, lewat je. Lewat. Sebab kita orang kan dah biasa. Kalau orang luar sana yang orang duduk bandar ke, dia anggap benda tu normal. Oh, betul. Kalau dekat Kelantan mungkin pukul 10 kot paling lewat. Pukul 10 orang Kelantan dah tidur dah apa semua kan. Okey yang. So masa tu saya masuk tu dah masukkan barang-barang saya apa semua dalam saya punya dom apa tu, bilik apa semua tu kan. Dalam bilik tu ada 8 katil. 8 katil? 8 katil, 1 2 dia 4. Ramai lah. Ada 8 orang lah maksudnya kan. So saya pun masuklah bilik tu. So sekolah saya tu, nama sekolah dia Sekolah Menengah Tanah Merah. Kalau korang tahu asrama tu dia tengah macam hutan tau. Kat belakang tu hutan, depan tu hutan, macam tu lah. Lepas tu dia dekat dengan sekolah. Kiranya di duduk asrama tu nak pergi sekolah pagi-pagi jalan kaki je. Faham tak? Dekat dengan sekolah lah ni sebenarnya. Dekat dengan sekolah. Dia sekolah tu, depan sekolah tu, dekat sekolah ni bandar, tapi belakang tu asrama tu hutan. Faham tak? Bermakna sekolah dekat depan, asrama tu paling belakang lah. Asrama tu belakang and belakang asrama tu hutan. Okay. Memang kiri kanan hutan. Okey, Mak nak tanya. Masa saya sampai dekat asrama tu ada 8 katil So saya duduk berapa orang pada malam tu? Masa malam tu semua orang ada. Semua orang student ada kat situ. Saya yang baru first time masuk. Saya first time masuk and saya masuk tu saya kemas barang saya macam biasalah. Saya kenakan diri apa semua kan. Apa semua. Diorang semua memang okey. And masa tu saya macam korang tahu kita orang bandar biasalah kan. Tiba-tiba mandi. Saya kan pergi mandi waktu sampai tu. So saya dah terbiasa dengan dekat sini lah. Ya, saya dah terbiasa dengan saya punya cara normal hidup saya dekat bandar. Saya pun mandi sampai-sampai je dekat asrama tu saya mandi masa tu.
Saya pergi je mandi. Lepas tu kan bila saya keluar toilet tu, semua saya duduk yang sini tau. Ada sini, ada yang sebelah saya, dia bercampur. Sini tanya, awak tak takut ke mandi mana-mana gini? Dia kata gitu. Oh, bermakna senior saya tu orang Kelantan jugalah. Ya, orang Kelantan. Mostly orang Kelantan. Saya je orang bandar masa tu. Dalam asrama tu. And saya first time masuk tu saya terus mandi. Saya macam, dah biasa dah mandi apa semua. Mana-mana gini. Dia pun macam, tak apalah macam tu kan. Lepas tu dia cakap, sini kita kalau mandi sampai pukul 8 malam je. Dia kata macam tu. Oh, bermakna dia dah bagi hint lah dekat saya ni. Dia macam terapkan dekat situ mandi sampai pukul 8 saja. Oh, tu memang peraturan ke? Memang diorang tak tahulah diorang punya apa ke, saya tak pasti. Adakah benda sayang, adakah benda tu peraturan ataupun benda tu dia nak bagi hint dekat sayang? Saya tak pasti, tapi masa tu saya memang tak boleh tangkap. Biasalah kita baru dah jumpa orang, kita buat cara kita je lah. Tapi kau nak tahu tak apa yang berlaku masa saya tengah mandi tu? Setengah saya mandi tu, time tu diorang macam relax je lah. Mungkin budak ni dah biasa kot mandi tengah malam, biar je lah kan. Tapi makin lama makin saya rapat dengan diorang, kenal dengan diorang kan. Lepas tu diorang pun tak cerita, saya ceritakan apa yang berlaku ke, tak ada apa-apa berlaku ke masa mu mandi malam tu dia. Macam tu tanya gitu. Lepas tu saya pun pelik lah. Saya cerita lah benda betul. Saya cerita masa saya mandi tu kan ada tong, ingat tak tong tu kan? Beledi. Orang bawa lah, dalam tu ada ubat gigi, ada sabun, ada shampoo apa semua kan. Bawa benda tu kita toilet pas mandi kan. Tu saya pun masuk dalam toilet. Besar. Dia punya toilet tu besar, gabung. Dia tak? Dia dengan bilik sebelah dengan bilik ni bergabung. Tapi tu untuk perempuan sajalah. Perempuan sajalah. Dia bilik ni dengan bilik ni, toilet tu dia gabung, boleh tak? Dia macam boleh masuk dalam tu. Siapa duduk asrama tahulah kan. So dia macam besar lah toilet tu kan. So saya mandi. Saya mandi masa tu tak berkemban pun, saya masuk je toilet. Dia tak? Saya masuk je, macam biasalah orang ni kan. Dia masuk je tu, dia mandi macam buka air kat atas. Tapi kalau orang Kelantan ni, macam saya baru tahu, dia mandi berkemban, mandi ramai-ramai kat luar. Faham. Tapi saya masa tu dah malam kan, saya masuk dalam bilik toilet tu mandi. Dia banyak toilet ada, saya masuk salah satu. Saya mandi macam biasa. Saya mandi badan-badan je. Rambut taklah, sampai sini sajalah saya mandi. Lepas tu kan, saya terdengar, ni saya tak tipu, saya terdengar ada orang masuk juga toilet kat sebelah tu. Dia tengok, lepas tu dalam hati saya, okey tak apalah, ada orang mandi juga. Saya macam tenang lah. Lepas tu dia mandi kan. Dia menyanyi tu tak? Dia menyanyi lah. Suara dia tu macam mana? Suara dia tu halus sangat. Halus tu macam dalam member saya yang duduk dalam dom tu ke macam mana? Tak, saya kan tak kenal lagi orang kat situ, faham tak? Saya masuk tu saya terus mandi. Saya kenal lagi. So dia macam, saya macam tenang lah. Dia ni nyanyi. Okey lah, biasalah benda tu biasa kan bagi kita kan. Nyanyi apa semua kan. Lepas tu saya tak tegur lah kan. Lepas tu bila saya dah siap-siap tu, saya tengok, tadi aku dengar bunyi nyanyi, lepas tu tak ada dah. Cepat betul dia mandi kan. Lepas tu saya keluar. Macam yang diorang tanya saya, mandi waktu malam ni, macam tu, faham tak? Lepas tu bila saya cerita kat diorang tu kan, dia kata, itulah mu berani sangat mandi mana-mana. Tu bukan orang kat situ. Tapi saya masih meremang weh. Kau sebang aku. Saya meremang. Masa tu saya macam, tapi aku dengar ada orang mandi. Kenapa dia cakap sini tak mandi? Bermakna lepas saya mandi tu, saya balik down. Lepas tu saya cerita dekat senior lah ni. Okey, masa saya balik daripada dom tu, saya dah keluar toilet tu, saya tak cerita lagi. Bila dah lama-lama berkenalan, barulah dia orang korek benda tu. Bila dah lama-lama duduk sekali tu, barulah senior tu mari tanya sayang apa yang berlaku tu. Patutlah orang kat situ. Masa tu saya tak terfikir lagi tau. Saya tak terfikir lagi, patutlah sini kat saya cakap dia terapkan kat sini mandi sampai pukul 8 je. Lepas pada saya macam tu je. Lepas pada dia macam nak bagi hint lah yang iyalah, tu ada. Yang dia tu wujud dekat situ. Nyanyi tu. Dia tak tanya tadi nyanyi macam mana kan. Dia nyanyi suara halus tu, dia nyanyi macam ni. La 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 la.
La 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 la. Gitu je. Jadi yang lagu dia memang macam tu Irama dia, dia irama. Macam tu je. Dia macam bukan nyanyi, dia macam Oh, habis faham. kan. Yang tu kebanyakan ada guide lah yang main macam tu. La 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 la. La. Dia banyakkan benda macam tu. Sama ada mungkin putih anakku. Iyalah kalau jenis nyanyi-nyanyi ni, kalau kita tengok cerita pun buat duduk atas pohon apa semua Okay, banyak ke? La 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 la. Cerita ni saya tak ceritakan dekat siapa-siapa kecuali senior tu sendiri and husband saya lah. Saya cerita ni. Okey, lepas daripada yang mandi seni yang datang tanya Jadi lepas pada tanya-tanya tu, saya dah tahu tempat tu dah memang keras. Lepas tu adakah saya still lagi mandi lewat malam? Tak. Tak. Saya mandi ramai-ramai berkemban juga. Sebab bila lama-lama saya dah tahulah dia orang punya norma kat situ macam mana. So saya pun ikut macam dia orang. So saya dah tak kena gangguan dah malam-malam apa semua. Cuma bila nak terkencing ke apa ke saya ajak dah teman apa semua. Oh, so bermakna yang berlaku tu pada hari mula-mula saya masuk asrama lah. Ya, betul. Oh, So dia bukan sampai kat sini saja. Tu gangguan tu dah habis dah. Dia maksudnya ada kisah kedua dekat asrama tersebut. Okey, boleh teruskan. Okey, kisah kedua ni saya tajukkan dengan title Hysteria. Histeria memang banyak berlaku dekat sekolah sebenarnya. Asrama, betul. Okey. Jadi macam mana benda tu boleh berlaku sebenarnya? Okey, saya nak cerita sebelum saya cerita benda ni, saya nak cerita yang saya ada kawan seorang senior. Nama dia Ika. Oh. Okay. Ika. Nama bukan nama sebenar, okey, nama dia Ika. Okey, kenapa dengan Ika? Dia ada kelebihan untuk nampak benda tu. Sumpah saya tak tipu. Okey, mata batin lah. Kalau siapa-siapa nanti ada orang yang tengok konten saya ni, mungkin dia satu sekolah dengan saya, mungkin akan dulu dia rapat dengan saya ke, kenal saya ke, saya tak pasti. And dia pun akan tahu jugalah cerita ni. Nama senior tu nama dia Ika. Bermakna Ika ni kan, dia tahu dia ada kelebihan dia kan. Dia boleh nampak makhluk-makhluk ni. And kulit dia kan, dia kalau kita buat macam ni kan, timbul. Oh, jadi timbul isi. merah. Oh, okey. Tu kelebihan dia lah. So bermakna Ika tu ada mata hijab. Hijab ataupun mata batin kot. Tak silap bila tu. So tu kelebihan daripada kecil lagi tu. Daripada dia lahir lagi dah ada tu kot. Ya, betul. Sebab tak ada orang yang nak berani nak buka benda tu. Betul. Sebab kelebihan dia lah. tu dah melawarkan takdir tu. Okay, so cerita ni bermula waktu maghrib. Waktu maghrib tentu berapa je lepas hari kejadian yang saya ni kan. Lepas hari kejadian tu, masa tu waktu maghrib lah. Kita orang pun macam satu dom tu turun. Diorang ni bagus tau, walaupun diorang sini kan, diorang ajak tau junior-junior ni pergi sekali pergi surau kan apa semua. Sebelum nak pergi surau tu, sebelum masuk tu, tu dah takbir apa semua kan. Kita orang macam duduk dulu. Macam diorang tu dah duduk dah dekat sini kan, duduk kat satu kursi bulat ni dekat-dekat dengan musola tu lah. Duduk-duduk, lepas tu saya masa tu bela, saya tak tahu apa-apa. Tiba-tiba Kak Ika tu cakap, hati-hati lah, jangan duduk situ. Sumpah saya tak tipu. Jangan di situ. Saya macam, saya baru kot kat situ. Apa macam, macam saya nak duduk tempat ni. Lepas tu saya macam, lepas tu saya bangun balik. Okey. Sebab dia kata jangan duduk situ. Lepas tu ada kawan kepada Kak Ika ni cakap, bangun je, macam dia tahu-tahu dah, faham tak? So bermakna duduk pula atas kursi tu. Lepas tu ada kursi 1 kosong. So saya nak duduk atas kursi kosong tu. Oh, lepas tu Kakak Ika tu tak bagi. Lepas tu jangan duduk situ. Okey. Sumpah tak tipu benda ni. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu saya pun macam bangun lah kan. Saya pun tak tahu je lah, mungkin dia sebab masa tu saya pernah lah juga dengar macam ada orang boleh nampak, mungkin saya positif kan, mungkin dia boleh nampak. Saya tak tanya banyak sangat lah sebab saya tak nak busybody hal orang kan. Saya tak tanya lah. Saya just faham-faham macam tu je. Tapi dalam hati ni rasa takut lah juga kan. Apa yang dia nampak macam tu kan. Kenapa tak bagi aku duduk macam tu. Lepas tu lepas dah habis kat situ, semua pun masuk semayang, solat apa semua kan. Solat, lepas solat, okey, saya teringat waktu ni malam ni, masa tu lepas je habis solat maghrib, isyak apa semua nak naik dom.
Semua dah buka pintu, dah ni keluar daripada pintu musola tu kan. Nak masuk ni. Ya Allah, aku tu macam dalam otak saya ni bermain. Jadi macam seram aku. Kita je lah. Betul kan? Lepas tu dia macam nak masuk dalam bangunan dom perempuan tu kan. Okey, saya kat belakang ni kan. Ni korang faham tak? Ni laluan, ni dom, ni surau kat sini. Okey, lalu kat sini kantin tau. Kat sini kantin, depan ni kantin. Okey, dia lah semua berjalan-jalan nak masuk dia semua kan. Okey, saya kat sini. Waktu ada kat orang lain, student lain dah lalu kat sini kan. Tiba-tiba saya kat sini. Tiba-tiba kan orang yang depan tu nak masuk ke dalam apa ni? Dom tu tiba-tiba menjerit. Dia macam terlanggar pagar dom tu. Tiba-tiba dia rebah. Dia menjerit. Lepas tu saya tahu benda tu berjangkit. Tiba-tiba orang depan tu, tiba orang ni. Saya macam 40 ni jatuh semua ni. Sampai saya pun jatuh, kena tolak. Faham tak? Orang-orang yang kat situ yang tak kena isteri tu semua berlari. Masuk balik ke surau. Kat sini tu. So, bermakna isteri tu bukan seorang lah yang kena? Ya, berjangkit. Ramai-ramai? Masa tu kan, tahu tak? Masa tu semua dah masuk ke surau and ramai lah orang kena apa semua. Saya masa tu nangis Abang Amy pun ada tau masa tu. Abang Amy datang? Abang Amy ada juga. Abang Amy asrama tu juga. Okey, faham. Dia macam, saya menangis sebab pertama kali saya nampak benda tu and memang agak seram lah. Saya menangis apa semua. Saya tengok sampai lelaki pun kena apa semua. Lelaki pun kena. Lelaki pun kena kan. Dia lelaki korang jangan main tau. Kalau kena dia memang kuasa, dia tolak semua, dia sepak semua lah. Lepas tu sampailah baca kan, sampailah ada ustaz tu datang kan, azan apa tu, sampai cermin pecah kat dalam surau tu, musola tu. And kita tutup lah semua pintu-pintu kan, tak nak bagi orang macam, tak nak bagi student-student lari ke apa kan. Tapi alhamdulillah tak ada yang lari. Tapi kan saya pelik, kenapa tiba-tiba kan waktu tengah merawat ni, ada seorang student ni kan, dia lari tau. Ni sumpah tak tipu, dia lari masuk hutan kat belakang tu. Dia seorang je? Tak tahu dia pergi mana. Dia lari. Lepas tu laki-laki kat situ pun kejar lah kan. Kejar lah. Lepas tu ustaz tu kata, jangan kejar. Macam tu. Mungkin ustaz tu kata jangan kejar. Mungkin nak tengok benda tu adalah betul ke tak kot. Kadang-kadang ada student yang macam tipu-tipu kan dah. Tapi dia lari masa tu tak kejar, dia lari jauh guys. Sampai kan asrama tu ambulans datang pukul 3-4 pagi. So budak yang lari tu macam mana? Budak yang lari tu ambulans datang lah tolong apa semua. Saya tak ingat masa tu. Tapi yang saya tahu dia lari and dapat balik budak tu. Saya tahu dia pergi masuk hutan lah. Masuk hutan and ambulans ada tolong jugalah cari budak tu apa semua. And benda tu bila dah habis okey lah, ni pendekkan cerita dah habis dah apa semua kan. Dah habis nak settle dah apa berubat apa semua kan. Ruqyah apa semua. Lepas tu dah naik dom balik apa semua. Benda tu bukan terjadi kat situ je, ada sambungan. Naik dom kena lagi. Ada juga orang kena. Dia macam lepas ada surau tu dah okey. Dah reda apa semua. Naik dom ada pula yang kena. Orang lain pula kena. Ataupun orang sama. Ataupun orang yang sama juga. Orang yang lemah semangat. Faham? Yalah. Lepas tu turun baliklah semua dekat kantin. Tadi kantin kan? Kan ni kan tu dom kan. Kantin kan kat depan ni kan. Masuk kantin apa semua. Kantin buka-buka lampu apa semua. Ustaz datang apa semua. Makin ramai lah ustaz yang datang tolong kan. Tahu tak? Kawan saya, masa tu saya nangis lah apa semua kan. Saya nangis lah tengok benda ni apa semua. Saya duduk lah dekat sini-sini yang bilik saya tu kan. Berpeluk. Tahu tak? Kan takut kan berpeluk lah macam tu lah. Lepas tu kan bila ada seorang senior ni juga, saya tak kenal lah, dia kena rasuk kan. Dia macam duduk macam ni kan, dekat dalam kantin tu lah. Duduk macam ni, ustaz tu macam ustaz tu tengah baca-baca dekat lada hitam tu kan. Masa dia duduk kan, dia senyum tau, senyum macam tu tengok. Dia kena histeria lah tu. Dia senyum macam tu. Lepas tu kan, dia berubat lah, daripada berubat kan. Masa saya macam, saya tengok benda tu depan mata saya sendiri pertama kali. Lepas tu bila dah habis berubat apa semua, ni singkatkan lah dah habis berubat macam tu. Dia macam orang yang tengah histeria tu yang duduk macam tu kan. Senyum-senyum dia tengok orang tu kan. Dia macam pelekehkan orang kan. Bila semua dia dah okey, kawan saya yang boleh nampak tu, senior yang boleh nampak tu, dia cerita balik tau kat kita orang. Dia cakap, ingat tak budak yang kena akak senior yang kena
Histeria tu yang kena rasuk tu, dia yang senyum tu tak kan, tahu tak dia nampak benda apa kat belakang akak tu. Dia tahu tak apa yang buat saya paling menyeramkan? Kak Ika tu dia buat gaya tau. Dia buat gaya macam dia buat gaya jin tu. Dia kata tahu tak apa yang Ada belakang ada ni. kat belakang tu. Tahu tak? Orang tu tengok macam ni. Oh, dia tengok. Faham tak? Macam menganjing. Oh, Cindy. Dia Cindy. macam Cindy. Macam Cindy orang yang dah kena ataupun dia Cindy dekat ustaz tu. Patutlah saya tengok Kak Ika masa tu dia macam tengok je. Tapi dia macam buat macam tak tahu. Dia senyum juga, faham tak? Kak Ika pun macam seram juga masa tu, dia senyum juga. Mungkin tak tahu, saya tak pasti kan. Lepas tu kejadian kat situ bukannya habis kat situ je. Lama-lama dia kejap. Dia macam ni saya nak cakap. Dia 2-3 hari okey lepas tu jadi balik. 2-3 hari okey lepas tu jadi balik. Macam tu. Benda tu normal lah kat asrama kan. And saya pun ada pengalaman tu lah juga. And saya tak boleh lupakan sampai sekarang. And sampaikan benda ni, dia kan berlaku kat asrama je kan. Tiba-tiba pergi sekolah, kat sekolah orang kena histeria juga. Berjangkit jadi. Berjangkit sampai ke sekolah. Sampai ke sekolah benda tu berlaku. So, okey, macam mana penyelesaian dia tu? Penyelesaian dia tu, nak tahu tak kenapa? Kenapa start histeria? Kenapa boleh jadi macam ni? Sebabnya korang ingat tak yang kita cerita tadi yang dia terlanggar pintu tu kan? Terlanggar pintu pagar dom tu kan? Rupanya selidik. Ada satu kumpulan senior ni. Dia nak habis sekolah lah, saya tak tahulah kan. Saya tak ingat sangat. Dia ada langgar pantal larang dom tu. Maksudnya dia masuk bilik yang tidak dibenarkan masuk lah. Dia kacau. So bermakna dekat asrama tu ada dom yang dilarang masuk lah. Tapi diorang ni sekumpulan geng-geng ni masuk. Yang berani lah, yang cuba-cuba beranikan diri nak masuk. So dia masuk, padah dia terkena dekat orang lain juga. Macam tu? Okey. Kena jugalah dekat orang-orang yang cuba buat benda tu. And dekat orang lain juga. And orang yang lemah semangat tu lah yang akan dapat. Macam tu lah. So, itulah punca dia. And benda tu dia berlarut-berlarut sampailah saya pernah tahu. Okay, ni last sebelum kita endkan konten ni last. Ni last, okay, tahu tak apa yang orang histeria tu cerita kat kita orang. Orang yang kena histeria tu dia kena histeria dekat sekolah tau. Kat sekolah yang belajar dekat sekolah apa semua kan. Dia berjangkit kat sekolah lah kan. Lepas tu benda tu kat asrama dia bawa pergi sekolah. Maksudnya sampai ke sekolah kena histeria kan. Tahu tak? Situ kan dekat dalam tengah berhimpun ni kena histeria. Semua orang, laki, perempuan apa semua, cikgu, laki, perempuan semua tengok je budak tu kena histeria. Macam dia duduk tengah-tengah ni kan. Dekat perhimpunan ni dia macam pusing macam ni histeria macam dia telah mengamuk lah apa semua kan. Lepas tu dia cerita kat kita orang tu tak apa yang dia nak, apa yang dia dapat rasa. Dia rasa badan dia ni dia kawal tapi dia boleh nampak orang duk tengok dia, faham tak? Dia boleh nampak orang yang duk tengok. Benda ni sama juga macam orang yang kena sihir lah. Dia meracau-racau tapi dia boleh nampak apa orang yang berubat dia tapi dia tak boleh kawal. Okey yang. Benda satu yang pada malam yang duduk di kantin saya kan ada budak yang senyum-senyum kakak seni ada senyum-senyum Apa jadi dengan budak tu? Apa jadi dengan budak tu? Dia sebab lemah semangat je, sebab tu dia kena. Iyalah, dia lemah semangat, bermakna dia dah okey lah. Dia dah okey dah, lepas sebab dia berubat tu dia dah okey dah. Akak yang senyum tu kan. Lanjut yang tadi yang apa tu? Yang saya cakap tu. Yang budak yang dekat dewan tu dia seorang-seorang. Dia kena, lepas tu dia share lah. Dia share pengalaman dia apa yang dia rasa. Masa tu dia nampak dia tak boleh kawal badan dia, ada benda lain kawal badan dia, tapi dia boleh nampak semua orang duk tengok dia ni, faham tak? Bermakna hanya mata saja yang dia boleh. Dia nampak je, macam nampak je orang duk tengok dia apa semua tapi benda lain yang kawal badan dia. Dahsyat. Lepas tu sampailah saya dah lama duduk situ, benda tu berturut-turut berjadi. Jadi pun sampaikan saya tengok je, faham tak? Sampaikan saya dah tak menangis dah, saya tengok. Dah jadi biasa benda tu. Jadi biasa dah, faham tak? Sampaikan saya tidur lewat pun masa tu dah tak takut dah macam tu apa semua, faham tak? Tapi adalah juga takut. Cumanya ada satu hari tu ada satu lagi kisah dekat asrama tu. Tapi video kita dah panjang sangat dah. So mungkin
yang satu kes lagi boleh sambung part streaming. Ya. Kalau Okey. korang suka konten ni, korang komen nak part 2 ke, nak cerita long juga ke. Korang komen je. Kalau korang suka, kita orang akan buat. And kita orang tak ada nak apa orang kata, Nak buat memuja cerita. ke apa ke, kita orang just nak share Betul. pengalaman yang kita orang ada masa dulu-dulu. Tapi saya bersyukur lah sebab saya tak pernah nampak. Saya just ada pengalaman macam tu je. Tak pernah nampak lah ada usik-usik, main guli gitu. Tiba-tiba pintu tu tutup tu kan. Untuk kuat tu benda biasa lah. Tapi tak ada lagi nampak. Tu kisah saya lah. So kalau korang nak tahu kisah saya yang kedua ataupun yang Long punya, korang komen je. Dan kita orang nak minta maaf kalau ada salah cakap ke, kalau korang tak faham ke apa. Tia harap sangat apa yang Tia cakap ni korang boleh faham and ambilkan benda ni sebagai pengajaran, and hati-hati kalau kat tempat orang kita ikut cara orang. Okay? Lagi satu, lu nak pesan, kalau boleh pergi tempat orang tu, kalau ada larangan jangan beranikan diri untuk cuba-cuba sebab kita tak tahu apa yang jadi. Seperti kawan-kawan Tia lah yang senior tu, cuba beranikan diri. So kita tak tahu kenapa dia buat macam tu. Sebabkan kumpulan tu habis satu asrama, satu sekolah kena histeria. Mana tahu mungkin sebab awak seorang, semua orang yang kena. Ya, betul. Itu kawan-kawan baru, takut kena dekat family, susah. Ya. So berhati-hatilah kat luar sana. Ya. Kalau boleh, satu minta ambuh. Kalau pergi dekat kawasan hutan ke apa semua, kalau boleh jaga mulut. Jaga mulut sebab mulut tu membawakan padang. Mulut tu bisa. Ya. Okey, kalau korang suka konten Tia yang ni, sebab lu suka dengar benda macam ni. Lu suka dengar pengalaman orang tu. Jadi lu tak bercakap apa sebab lu fokus dekat Tia bercakap tu. Lu jadi dengar je apa dia cakap sebab lu suka. Okay. So kalau korang pun suka, korang boleh komen kalau nak part 2, and dia ada kisah seram. Of course ada, tengok muka pun tahu. So sampai sini sajalah konten kita. Harap korang minta maaf lah kalau ada salah kurang ke apa ke kan. And korang jangan lupa support Tia, Long, Umi and semua AI team. Kita jumpa lagi next content. Jangan lupa like, subscribe, share and turn on notification. Kalau korang turn on notification kan, barulah kalau Tia post apa-apa korang boleh dapat noti. So kita jumpa lagi next content. Bye. Assalamualaikum. Semoga jadi lena. Kuih. So kita just nak bagi tahu apa yang ada lah. Kita tak nampakkan apa yang ada. Kita just bercerita je. Kita tak memuja ke apa. Kan? So kita orang minta maaf lah kalau ada apa-apa. So bye-bye. Bye.